Adapun bagi yang tidak dapat menggunakan air untuk bersuci, sama ada kerana sakit, bermusafir atau kerana tidak mendapatkan air, maka dibolehkan pula bersuci dengan cara bertayammum, iaitu bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti air. Bersuci dengan bertayammum ini telah disyariatkan dalam agama ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, yang artinya, dan apabila kamu sakit atau bermusafir atau telah membuang air besar atau air kecil, atau telah bersatu dengan wanita dan kamu tidak memperoleh air untuk bersuci, maka bertayammumlah dengan menggunakan debu yang baik. Usaplah ke atas mukamu dan kedua belah tanganmu dengannya. Ayat ini jelas menunjukkan dibolehkan bertayammum bagi yang sakit, tidak dapat menggunakan air, yang bermusafir, yang tidak mendapatkan air, yang berhadas kecil, yang berhadas besar. Dan ayat ini juga menetapkan bahawasanya anggota tayammum hanya dua, iaitu muka dan kedua belah tangan, dan bertayammum adalah dengan menggunakan debu. Syarat-syarat tayammum adalah, yang pertama, setelah pasti tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air. Yang kedua, masuk waktu, iaitu kita tidak boleh bertayammum terkecuali setelah masuk waktu solat. Yang ketiga, menggunakan debu yang berada di mana saja. Adapun rukun tayammum pula, yang pertama, niat, iaitu bertayammum, pengganti wudu dan mandi junub. Rukun yang kedua, mengusap muka. Rukun yang ketiga, mengusap tangan. Dan yang keempat adalah tertib. Diperhatikan akan tata cara tayammum ini dilakukan. Adapun cara-cara bertayammum seperti mana yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada dua caranya. Yang pertama, kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sambil berniat di dalam hati dengan berkata, sahaja aku bertayammum pengganti wudu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bila mana tayammum itu adalah untuk pengganti mandi, iaitu mandi wajib bagi mereka yang tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air, maka niatnya adalah seperti berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sambil berkata di dalam hati, sahaja aku bertayammum pengganti mandi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
lalu menekapkan kedua belah tangan di tempat yang ada debu dan mengusapkannya ke muka sekali sahaja, kemudian menekapkan sekali lagi untuk diusapkan pula ke tangan kanan dan kiri dari siku. Lalu akhirnya membaca doa bersuci, ini doa setelah bersuci, yang berbunyi Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Cara yang kedua, permulaannya adalah sama dengan yang pertama, tetapi bahagian tangan tidak perlu dilakukan dari siku, namun cukup dari pergelangan sahaja. Kita menekapkan tangan kita ke tempat yang ada debu, sama seperti yang pertama, mengusapkan terlebih dahulu ke muka kita sekali, sekali lagi menekapkannya ke atas tempat yang ada debu, dan kemudian mengusapkan ke tangan kanan kita daripada pergelangan, dan seterusnya ke tangan kiri, dan kemudian membaca doa seperti tadi. Cara yang kedua ini sesuai untuk kaum wanita semasa berada di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Cara yang kedua ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ammar, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cukup bagi kamu bertayamum seperti ini, lalu ditekapkan kedua tangannya ke tanah, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan ke mukanya dan ke tapak tangannya. Bertayamum boleh dilakukan di mana sahaja, yang di tempat-tempat yang diyakini berdebu, seperti di atas tanah, di atas lantai seperti ini, kerana perlu diyakini bahawasanya debu ada di mana sahaja. Lihat cara yang kedua, dilakukan sekali lagi. Seperti mana yang telah ditunjuk ajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sunat untuk membaca doa setiap kali sesudah kita bertayamum, seperti juga setelah kita berwudu. Seperti mana yang dikatakan, tayamum boleh dilakukan di mana sahaja, sama ada di atas tanah, lantai, dan juga di atas kapet, dari dinding, atau apa saja yang berdebu, sama ada kita dapat merasakan debunya ataupun tidak.
Demikianlah tata cara bertayamum seperti mana yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan juga seperti mana yang telah ditunjuk ajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.